Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit ulasan berhubung dengan ayat yang kita ambil pagi ini. Sambungan daripada ayat yang semalam yang Allah Ta'ala menceritakan tentang kekuasaan Allah dalam penciptaan langit bumi, mengedarkan siang dan malam dan menggerakkan segala cakrawala. Ayat yang berikutnya, ayat ke-6, ialah Allah Ta'ala melanjutkan tentang bagaimana kekuasaan Allah dalam penciptaan makhluknya. Khalaqakum min nafsin wahidah summa ja'ala minha zawjaha. Dan Allah Ta'ala menjadikan kamu, hai manusia, daripada satu jasad, satu tubuh, daripada Adam AS. Mulanya seorang manusia, bukan dua. Bukan dua, laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, tapi daripada satu asalnya Adam AS, satu saja. Kemudian summa ja'ala minha zawjaha. Lalu Allah jadikan daripada Adam itu pasangan dia. Maka jadikan Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam AS. Kata Nabi, Allah Ta'ala ciptakan wanita tu daripada tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu biarkan dia, dia akan terus bengkok. Kalau kamu keraskan dia, dia akan patah. Maka kan itu sifat wanita tu mesti diurus dengan sebaik mungkin. Kemudian yang menarik pada ayat berikutnya, wa anzala lakum minal an'ami samaniyata azwaj. Dan Allah jadikan sepah itu binatang-binatang ternakan 8 ekor, 4 jantan dan 4 betina. Cuma menariknya pada Allah Ta'ala sebut wa anzala lakum, dan diturunkan bagi kamu 8 ekor binatang. Maknanya Allah Ta'ala jadikan binatang itu, yang disebut dalam ayat ini ialah 8 ekor binatang, dan 4 jantan 4 betina itu diturunkan oleh Allah Ta'ala. Maknanya Allah ciptakan dia, bukan sebagaimana Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lain. Tidak banyak ayat yang menceritakan tentang bagaimana kejadian-kejadian makhluk lain. Macam Allah jadikan ikan, macam mana punca dia. Allah jadikan binatang-binatang unta macam mana. Cuma kita unta, ada unta mukjizat. Asalnya Allah Ta'ala ciptakan segala sesuatu, dan dijadikan bagi kami itu binatang-binatang dengan pasangan-pasangan masing-masing. Kemudian itu biak wa yakhluqu min butuni ummahatikum, khalqan min ba'di khalqin fi zulmatis. Dan Allah Ta'ala menjelaskan bahawa Ia menciptakan kamu dalam kandungan ibu kamu, ada peringkat-peringkat, satu kejadian ke satu kejadian, peringkat-peringkat itu, dan 3 suasana yang gelap gelita. 3 peringkat kejadian itu. Kegelapan dalam rahim, kegelapan dalam ubari, kegelapan dalam alam roh. Di semua benda-benda yang tak ada cahaya langsung, gelap disebut sebagaimana zulumatin salasah. Zulumat salasah, kegelapan 3 lapis, 3 peringkat. Demikianlah Allah Ta'ala menjadikan. Dan ini dibahas oleh para pengkaji dan ramai doktor-doktor, pakar-pakar yang masuk Islam, kerana melihat tentang proses kejadian, hingga dirakamkan melalui kamera macam mana proses mula-mula berlaku persenyawaan. Benih laki-laki boleh bercantun dengan benih perempuan, kemudian dia lekat pada dinding rahim seumpama pacak yang lekat, dan kukuh situ. Kemudian dia terus besar, membentuk obari dalam bentuk yang berbagai-bagai. Asal kejadian makhluk ini sama je. Ayam ke, itik ke, kambing ke, manusia ke, apa semua, bentuk awal tu sama je. Kepala besar macam anak budu macam tu, kemudian kalau ada ekor, kemudian bertukar sikit demi sikit. Dan proses tu bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran satu persatu. La ilaha illahu, Jazalikumullahu rabbukum lahul mulku la ilaha illahu fa anna tusifun. Maka Allah Ta'ala sebut dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kamu, dan bagian segala kekuasaan. Tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suatu penegasan bahawa yang berkuasa mencipta itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dialah Tuhan. Fa anna tusrafun, dan bagaimana kamu dapat dipesongkan daripada mematuhi peraturan Allah Ta'ala. Makna sepatutnya bila manusia perhati kejadian itu, tak sepatut manusia durhaka pada Allah. Tak sepatut manusia menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Kalau kamu ingkar, kamu kufur pada Allah, Allah Ta'ala tidak berhajat pada kamu. Kan Tuhan tu maha kaya daripada segala sesuatu.
Wala yarda li ibadil kufr, dan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah tidak berhajat, ya, iman dan kesyukuran kamu untuk kesempurnaannya, ya, dan ia tidak redha hamba-hambanya berkeadaan kufur, ya, dan jika kamu bersyukur, ya, wa in tashkuru, ya, yardahu lakum, kalau kamu syukur maka Allah taala meredai kamu. Ayat ni dia banding dua, satu kufur dan syukur. Bila syukur di sini makna iman, kerana perkataan sebelum tu kufur, ya, macam kita baca Al-Quran, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi, kalau kamu bersyukur Allah tambah lagi, kalau kamu kufur, oleh kerana lawan tu kufur, maka syukur itu makna beriman, kalau kamu beriman Allah tambah lagi keimanan kamu, ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra, ya, summa ila rabbikum marji'ukum, dan Allah SWT, dan jika kamu, ya, dan jika seorang yang mikul, tidak ada, Allah sebut wala taziru waziratun wizra ukhra, seorang tu tidak akan mikul dosa orang lain, ya. Macam kalau kita lihat dalam agama Kristian, ya, kononnya bahawa Isa itu disalib kerana menanggung dosa Adam AS, ya, Adam yang dikatakan dilarang jangan makan buah dalam syurga, lalu Adam menghampiri dan makan buah tersebut, maka Adam dikeluar pada syurga dengan keadaan berdosa. Lalu dosa tu ditanggung, diwarisi, tanggung sampai Nabi Isa AS. Allah Ta'ala tegaskan bahawa dosa seorang tu tidak akan ditanggung oleh orang lain, ya, anak kita yang dah kita didik, dia besar, dia tak semayang, dia tanggung dosa dia, mak ayah tak akan tanggung dosa dia, ya. Setiap manusia akan mikul apa yang dia buat, ya. Summa ila rabbikum marji'ukum, kemudian manusia semua akan dikembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu Allah Ta'ala ceritakan apa yang telah kamu lakukan, cerita semula, dibentangkan semula apa yang dibuat oleh manusia, ya. Innahu alimun bizatis sudur, kan Allah Ta'ala mengetahui, dia kata bukan mengetahui apa dalam hati, zatis sudur, zat dan hati itu, lintasan hati itu, ya, niat dalam hati itu pun, bukan hati itu sendiri Allah, hati Allah tahu, Allah tahu hati manusia, tapi dalam hati pun Allah tahu, ya. Lintasan hati, niat hati. Sebab tu hati ni dia ada 3 peringkat. Kalau sekiranya lintasan, itu maknanya syaitan. Kalau dia niat, dia mendapat kebaikan dalam sekiranya dia buat kebaik, dia niat nak buat baik dapat pahala, ya. Dia niat nak buat jahat, dia tak berdosa. Tapi kalau sampai peringkat 3, dia berazam, bertekad, dia menanggung dosa, ya. Seseorang walaupun dia tak buat, jangan salah faham, walaupun dia tak buat, na'udzubillah, umpama seorang tu dia berazam untuk membunuh seseorang, tekad dia nak bunuh, dah siap sedia, tunggu masa, tiba-tiba dia mati sebelumnya, maka berdosa dia, ya. Sebab tu ada dosa hati. Dosa hati ni sampai peringkat, boleh buat murtad. Dosa hati ni i'tiqad yang tak betul, boleh syirik pada Allah. Maka kalau untuk berazam betul, memang dia berazam nak berzina, tiba-tiba mari orang, tak jadi, maka dia berdosa. Cuma dosanya tidak sampai tahap dia melakukan perbuatan, tapi kalau dia tekad nak buat, maka dia menanggung dosa di atas tekad dia tersebut. Sebab tu tahap keyakinan tu dia berbeza. Kalau sekadar lintasan tu mainan syaitan. Kadang-kadang kita niat nak buat baik, ya, ambil duit di rumah, niat nak sedekah, tiba-tiba kita tak sedekah, kita mendapat pahala di atas niat yang baik. Tapi kalau kita tekad memang confirm nak sedekah, Tuhan kira macam buat pahala tersebut. Sebab tu ada hadis, man da'a ila huda kana lahu ajri mis ujuri, siapa-siapa yang buat baik dapat pahala, dan semua pahala mengikutnya. Berarti kalau sekiranya orang tu memang tekad dah nak buat kebaikan, maka Tuhan kira dia telah melakukan kebaikan tersebut, ya. Sebab tu ada hadis Nabi kata, pembunuh dan yang kena bunuh dua-dua masuk neraka, ya. Sahabat kata macam mana lah, kalau dia membunuh kami tahu dia masuk neraka, tapi macam mana yang dia, Nabi kata kerana dia pun memang niat nak bunuh orang tu, padahal dia tak bunuh, niat tu tekad yang tinggi untuk buat, ya. Sebab tu kalau orang melakukan hubungan dengan isteri, dia bayangkan wanita lain, berdosa dia. Orang minum air, dia bayangkan arak, maka haram dia, padahal dia minum tu air, cuma dia bayangkan, dia tekad itu arak, maka berdosa dia, walaupun yang dia minum tu air. Pasal apa? Kerana i'tiqad dia, keyakinan tu pada waktu itu dia yakin kepada benda yang diharamkan oleh Allah, maka benda tu dilarang. Wa iza masal insan dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi, manusia ni kata Allah bila ditimpa ke musibah,
bahaya, berdoalah dia, minta pada Allah Ta'ala sungguh-sungguh buat sembahyang hajat, minta orang tolong buat sembahyang sungguh-sungguh pada Allah. Tapi bila summa iza hawalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi, tapi bila Allah Ta'ala pulihkan dia balik, beri nikmat sihat semula-semula, maka dia berpaling pada Allah Ta'ala seolah tak pernah minta dengan Allah Ta'ala. Padahal dulu waktu setengah sakit COVID positif tu, doktor masuk gas tu sembahyang hajat, minta doa, ya Allah aku nak bertobat, ya Allah aku nak jadi orang baik, nak tinggal sembahyang. Pulih-pulih COVID sembahyang pun tidak, apa pun tidak. Contohlah. Ya, begitulah penyakit-penyakit yang lain. Ya, bila dia dapat, kata Allah, seolah dia tidak pernah minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ja'alillahi andada, bahkan dia syirik pada Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ya, liyudilla an sabilih, hingga dia besarkan diri dia besarkan orang lain. Kul tamatta'u bikufrika qalila. Kata Allah Taala, seronok-seronoklah kamu, bersenang-senanglah kamu sekejap di atas dunia ni, ya, innaka min ashabin nar, kemudian kamu akan dihuman ke neraka, naudzubillah. Ya, maka orang tu kata Allah Taala, bila kita ni bimbang takut, Allah biarkan kita. Ya, Allah biarkan kita buat maksiat pun Allah beri nikmat, Allah kita durhaka pun Allah bagi rezeki, kita lawan Allah pun kita Tuhan bagi mewah. Tu yang paling takut sekali, dipanggil istidraj. Istidraj ni Tuhan bagi nikmat kan dia benci, bukan kan dia suka. Ya, dia bagi pasal apa? Tak apalah, ambil lah. Tamatta'u qalila, seronoklah kamu sementara atas dunia ni. Seronok, gembira, orang puji, orang sanjung, orang layan, kita pun naik. Ya, seronok, gembira, padahal dalam keadaan kita durhaka pada Allah Ta'ala waktu tu. Ya, sebab tu biar kita kena beza. Kita dapat nikmat ni bila kita taat ke kan durhaka. Ada orang kadang tengok dia kafir pada Allah, tak pernah buat Allah, syirik pada Allah, tapi hidup dia senang, rezeki dia murah, kaya. Ya, tak pernah kena sakit. Lalu orang beriman fikir dia tak beriman pun dapat rezeki. Buat apa aku semayang, buat apa aku puasa. Ni syaitan merosakkan dia. Ya, jadi dia kena, ya. Kemudian amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharu al-akhir. Allah Taala tanya, mana baik orang yang malam dia bangun sembahyang tahajud, dia berjaga malam, sujud pada Allah Taala, rukuk pada Allah Taala dan mengharapkan balasan akhirat, warju rahmat rabbik, dan mengharapkan rahmat Allah Taala. Ya, daripada orang yang durhaka pada Allah, yang syirik pada Allah. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah Taala tanya, ya Muhammad, sama ada orang yang mengetahui sesuatu dengan yang orang tak tahu? Ya, kadang-kadang dia bercakap ni tak sama orang tahu. Orang tahu ni dia tak bercakap banyak. Ya, dia bercakap fakta. Orang tak tahu ni kadang kupasan dia, ulasan dia. Kita tengok dalam perbahasan-perbahasan macam pakar, padahal yang diulas tu kan sebab kena mengena pun. Umpama duk sibuk tentang rampasan harta Petronas di Luxembourg, padahal Petronas dah jual dah harta tu, dah jual dah, bukan milik Petronas lagi. Ya, Petronas dah kuasa, tapi duk gambar. Ya, ini sebagai contoh, dan banyak cerita lain yang diulas kadang-kadang seolah macam dia mengetahui satu benda. Allah kata sama ada orang yang tahu dengan orang tak tahu. Orang tua-tua kata apa dia? Tin kosong ni bunyi bising. Ya, tin ni kita bawa batu 2-3 biji, riuh lah. Tapi kalau batu tu penuh, dia senyap je. Sayyidina Ali bin Abi Talib ni, Nabi kata, aku di gedung ilmu, Ali tu pintu. Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia orang yang sangat alim dan sangat mengetahui. Tapi Sayyidina Ali, dia tidak, bila berdepan dengan Sayyidina Umar, dia tidak akan cakap melainkan bila Umar minta. Dan Umar Al-Khattab, dia tidak akan bila dengan mesyuarat, dia mesti akan minta pendapat Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ya, dalam banyak keadaan lah, banyak kasus contoh, tapi masa tak ada kita. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya, innama yatadhakkarul albab, sesungguhnya ya, orang-orang yang dapat mengambil pelajaran itu ialah orang yang ulul albab. Ya, orang yang diberi oleh Allah Taala kesempurnaan akal dan keimanan. Ulul albab ni dia syarat iman, bukan cerdik saja. Ya, cerdik ramai orang. Ya, orang yang berakal ramai. Tapi ulul albab merujuk kepada orang yang ada akal, beriman pada Allah Taala dan cerdik, bijaksana. Qul ya ibadallazina amanu taqu rabbakum, katakanlah ya Muhammad, wahai hamba-Ku, berimanlah kamu, bertakwalah kamu pada Tuhan kamu, lillazina ahsanu fi hadzid dunya hasanah, kamu jangan bila melakukan kebaikan di dunia, maka Allah Taala akan balas kebaikan. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Orang yang buat baik dunia tak dapat balas dunia tak apa.
Allah akan balas di akhirat. Ya, jangan kecewalah kalau kita buat baik, buat tiba-tiba orang tak hargai. Ada pekerja kita kadang-kadang buat kerja sungguh-sungguh tapi tak naik pangkat. Ya, naik pangkat. Orang lain yang pandai bodek, yang pandai tu naik pangkat. Ya, orang yang kerja, orang dia kadang tak tahu. Mungkin bos dia pun tak perasan, ketua pun tak tahu. Akhirnya orang ni tak naik pangkat. Tapi Allah kata apa? Orang yang buat baik dunia, jangan risau. Di akhirat besok Allah akan darjat dia. Kalaupun dia tak dapat dunia, pasti dia akan dapat di akhirat. Ya. Wardullahi wasi'ah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Ya, kalau kamu ditindas, maka bumi ni luas, bumi Allah ni luas. Ya, kadang-kadang kita cuba rezeki sini tak dapat. Ada rezeki lain. Cuma Nabi sebut, siapa-siapa yang berjumpa jalan rezeki bagi dia, kita usaha ni gagal, tiba-tiba satu usaha ni berjaya. Nabi kata istiqamah di atas jalan tu kerana rezeki kamu di jalan tersebut. Itulah rezeki kamu. Ya, kadang-kadang kita buka berniaga, jual kopok, tak boleh jual tu, tak boleh jual, tak boleh. Tiba-tiba ada seorang sahabat saya, dia usaha macam-macam, gagal, tiba-tiba dia tanam rumput, berjaya. Ya, tanam rumput. Ya, jual rumput pada penternak. Rezeki di situ. Kadang-kadang kita fikir Allah. Ada orang kadang buat sarang burung walet. Berjaya dia. Usaha berniaga macam-macam, akhirnya suruh burung mari. Rezeki di situ. Ya, ada orang kadang-kadang rezeki ni macam-macam, kita tak tahu. Tapi jangan bimbanglah, setiap manusia bila Allah cipta, Allah tak biarkan hamba dia. Allah dah atur rezeki sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan tubuh kita. Rezeki kita 10,000. Kalau Tuhan bagi 100,000, mati kita ni. Ya, sesuai 10,000 je. Kalau Tuhan bagi 100,000, punah kita. Hujan ni turun banyak ni cantik, tapi kalau lebat sangat, banjir. Ya, api pun begitu. Api banyak ni cantik untuk masak makanan, tapi kalau besar mudarat. Kalau kecil sangat tak cukup. Ya, maka begitulah rezeki Allah tu pada manusia. Innama yuwaffas sabirun wa ajruhum bighairi hisab. Dan sesungguhnya orang yang sabar dengan Allah Taala itulah orang yang disempurnakan pahala mereka yang tidak terkira. Sabar. Rupanya kesimpulan pada ayat apa dia? Sabar. Ya, sabar. Dalam bab usaha naik pangkat, sabar je. Kita usaha buat kerja betul-betul, pandailah Allah tu. Ya, dalam bab politik, nak naik, nak turun, nak menang, nak kalah apa semua, yang penting kita buat kerja jangan bercanggah dengan syarak. Buat kerja betul, pandailah Allah Ta'ala atur kita di mana yang sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita pun tak nak Allah Ta'ala letakkan kita di luar kemampuan kita. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah Ta'ala tidak akan beban melainkan apa yang kita mampu. Ya, wallahu a'lam, mudah-mudahan ada kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.